Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya ingin berkongsi tentang cara pengurusan notebook, section dan page. Okey, di dalam OneNote, kita boleh create seberapa banyak notebook yang kita mahu mengikut keperluan, dan di dalam setiap notebook, kita boleh meletakkan beberapa section. Dan di dalam setiap section, kita boleh meletakkan beberapa page. Okey, seperti yang dapat kita lihat, notebook saya di sini, My Notebook, mempunyai 4 section. Okey, Januari, Februari, Mac dan April. Okey, dan di dalam section yang pertama, Januari, mempunyai 2 page. 1 hari bulan, 3 hari bulan. Jadi, jenis pengurusan notebook ni sesuai untuk orang yang mahu gunakan notebook ini sebagai nota catatan mesyuarat. Seperti contohlah. Okey, jadi mungkin kita lihat notebook saya yang lagi satu, My Other Notebook. Okey, di dalam ini ada A4. Okey, A4 ini merujuk kepada kelas yang saya mengajar, dan mungkin saya ingin menggunakan notebook ini untuk meletakkan bahan-bahan PDPC dan juga latihan-latihan yang saya rancang untuk pelajar A4. Okey, jadi mungkin saya tidak mengajar pelajar A4 sahaja. Saya mahu tambah lagi beberapa section. Okay, jadi saya tekan Add Section di bawah sekali, dan bila ada keluar New Section 1 ni, kita letakkan nama A1. Okay, saya mengajar A1, A2, A3 dan A4. 4 kelas kesemuanya, saya tambah lagi 2. Okay, jadi di sini kalau kita nak tukar nama new section ataupun nama ni kita nak tukar kepada nama yang lain, tekan kat section yang kita nak tukar nama tu, kita klik kanan dan rename section. Ya. Okey, jadi ini tadi A1, A2, okey, dan lagi satu kelas A3. Okey, kita rename lah kecil pula A3. Okey, jadi dapat kita lihat di sini A1, A2, A3, tetapi A4 dekat atas. Saya nak susun ikut susunan nombor kelas tu sendiri. A1 di atas, bawah dia A2, bawah dia A3 dan bawah sekali A4. Jadi apa yang perlu saya buat adalah saya nak mengalihkan section A4 ke bawah. Jadi senang sahaja kita nak buat. Kita klik A4 tu lama-lama, tapi jangan lepas. Okay, dan kita drag dia ke bawah. Jadi selesailah. Jadi kalau kita tengok, kita section yang kita drag tu, segala page yang kat dalam dia, contoh ni ada 3 page. Okay, ni page pun kita boleh rename ya. Rename page. Page 1. Okay, page 1. Ini pun boleh rename. Page 2. Ini pun boleh rename. Page 3. Okay. Contoh, di dalam A4 ni ada 3 page. Ada 3 halaman. Jadi kalau saya drag A4 ni ke sini pun, page 1, 2, 3 ini masih lagi kepunyaan section A4. Jadi kalau saya buka A3, masih lagi untitled page, iaitu dipunyai oleh A3. Jadi mudahlah. Okay, jadi kita gerakkan section tu ke mana-mana, isi dia punya bilangan page yang di dalam section yang tertentu tu yang kita drag dia tu akan dibawa sekali. Okay, jadi letak baliklah di bawah. Okay, jadi di sini dapat kita lihat ada 2 caralah. Satu, kalau nak simpan nota mesyuarat, catatan mesyuarat, jadi boleh simpan ikut bulan dan ikut berapa hari bulan dalam bulan tersebut. Itu satu cara. Satu lagi cara kalau untuk mengumpul bahan-bahan PDPC kelas, nak merancang, okay, bahan-bahan yang kita nak paste, copy paste bahan di dalam ni, kita boleh buat macam ni. Okey, seterusnya saya ada 2 notebook ya, My Notebook, My Other Notebook. Contoh, saya ada satu bahan ataupun satu ni. Contohnya saya ada dalam satu hari bulan ni ada satu bahan yang memang sesuai untuk saya letak di dalam notebook yang lain. Jadi apa yang boleh saya buat? Okey, ada banyak cara.
Pertama, kalau kita contoh dalam ni ada table dan ada gambar. Katalah kita nak gambar ini sahaja. Okey, jadi kita klik gambar ni. Kita pilih dua gambar ni. Okey, kita drag kecilkan sikit lah. Okey. Okey. Tarik dua kotak macam tu. Drag. Okey, saya buat lagi sekali ya. Klik dan drag sampai kena dua gambar tu. Kalau dia ada petak kecil-kecil putih keliling gambar ni, maksudnya dia dah dipilih lah. Okey. Lepas tu, selepas itu, klik kanan, copy. Okey. Dan pergi ke di notebook mana yang kita mahukan. Contoh, my other notebook, saya nak letak di dalam section A1, page yang pertama. Dan saya nak latihan kamiran. Okey. Jadi, saya klik di dalam latihan kamiran dan tadi dah copy betul. Jadi, kita klik kanan dan kita paste. Dan gambar tadi ataupun gambar tadi dah ditampal. Okey, kalau perasan tadi ada dua muka surat kan? Okey, boleh pergi balik lah. Kita tekan balik di sini, kita copy. Kadang-kadang dia hit and miss jugalah. Okey, dan kita tampal. Ini adalah muka surat kedua. Betul lah. Okey, susunlah ikut selera. Okey, dah selesai. Ini adalah untuk belajar A1. Okey, jadi kita dah bagi latihan kamera ni dekat kelas A1. Dan kita nak buat benda yang sama untuk kelas A2, A3 dan A4. Kalau kita nak buat cara yang macam tadi, satu kerja nak copy paste, pergi A2, paste. Copy, pergi A2, 3, paste. Copy, pergi A4, paste. Jadi agak manual sikit lah kerjanya. Lagi-lagi, kalau latihan itu banyak muka surat. Ini dua tadi bolehlah dua kali. Kalaulah gambar ni, kalaulah latihan kameran kita tu ada 10 muka surat. Takkanlah kita nak pergi 10 kali antara notebook ataupun antara page semata-mata nak copy paste. Jadi, cara yang lagi satu yang lebih cepat yang kita boleh buat adalah right click pada latihan kameran yang di dalam A1 dan kita move atau copy. Ataupun kita copy page yang ini yang dipilih lah. Okey, saya tunjukkan yang contoh pertama kalau kita gunakan fungsi copy this page. Okey, jadi saya copy, saya pergi ke kelas A2. Alamak, kadang-kadang dia ni sikit lah. Sekejap ya, kena tutup balik, buka balik. Okey, copy. Okey, pergi ke kelas A2. Okey, page untitled ni biarlah di atas ni. Biar dekat situ. Kita tekan, kita klik ruang di bawah untitled page ni. Kita paste. Jadi, latihan yang tadi kita dah tampal. Dah copy. Jadi, kalau macam saya cakap tadi, jika halaman dekat A1 ni ada 10, jadi 10-10 tu dia akan salin. Jadi mudah. Jadi kalau nak jadikan dia latihan dan sebagainya, mudahlah. Kita boleh buat operasi yang sama untuk A3 dan A4. Tadi saya pakai fungsi copy dan paste. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan contoh kalau kita guna move copy dekat bahagian ini. Okey. Okey, move copy. Jadi move copy ni kita boleh pilih notebook lain kalau kita nak. Ni katakan nak main notebook letak pada bulan April. Dan kita boleh pilih sama ada mahu move atau mahu copy. Kalau mahu move, latihan yang berada dalam A2 ni akan hilang. Okey, kita tekan move, kita tengok. Tengok, dah hilang. Sebab apa dah hilang? Bukan hilang. Kerana kita dah move, maksudnya kita dah alihkan dia. Di mana? Di April. Tengok, ini adalah latihan yang kita alih, yang kita dah move daripada kelas A2 sebentar tadi. Okey. Jadi, kita nak hantar semula. Patah balik, move balik. Dah tak nak tersalah masuk. Ini kan notebook untuk meeting. Kita dah tersalah masuk. Okey, move semula. Tekan anak panah ni. Pilih my other notebook. Tekan A2. Kita move. Dan kita pergi semula my other notebook. Kita tengok ada. Okey. Tadi kita ada lagi A3 dengan A4 masih lagi belum dapat latihan kamera ni. Kita boleh move
Okey, pilih A3 tetapi jangan move. Kita copy. Okey. Memang tak nampak apa. Latihan kamera ni masih lagi ada sebab kita copy. Kita tengok dekat A3. Inilah latihan kameran dah ada. Okey, kita buat benda yang sama. Kita copy A4 dan copy. Okey, kita tengok. Dah ada di page yang terakhir sekali. Okey, jika contohlah dekat A4 ni kita dah ada 4 page. Page 1, page 2, page 3 dan latihan kameran adalah page yang keempat. Kita tak nak dia keempat, kita nak atas sekali. Boleh, tak ada masalah. Sama sahaja macam kita nak menggerakkan section di sini, kita boleh drag dia atas ke bawah. Okey, ikut selera. Sama juga. Dekat latihan kamera ni, klik kiri, jangan lepas dan kita tarik ke atas dan ke bawah. Okey, sama sahaja. Okey, jadi seterusnya itu macam bagaimana untuk kita create page, macam mana kita nak menyalin ataupun menggerakkan mana-mana halaman ke halaman yang lain. Page lah. Okey, kita juga boleh menyalin keseluruhan section. Okey, ke notebook yang lain. Dia sama saja macam page. Cuma beza dia, okey, kalau kita add copy section, segala page di dalam page, setiap page dan setiap page di dalam section itu, macam ni ada 4. Okey, kita move atau kita copy, dia akan salin juga. Contoh kita klik kanan pada section yang kita nak copy, kita move, copy, kita pergi ke my notebook. Okey, lepas tu kita move atau copy. Kita move, kita boleh move. Okey, kita move. Tengok. Selepas kita move, seperti mana saya kata tadi, kalau kita move, benda tu beralih lah, hilang lah. Bukan dihilang. Jadi, hilang dalam notebook yang kita baru alih. Yang di mana dia akan sampai tu, kita tengok ini A4 tadi. Dan ini page-page yang di dalam A4. Jadi, mudahlah. Okey, mudah. Kalau dalam satu kelas tu, kita dah buat 10 latihan misalnya. Kelas yang seterusnya ada satu saja latihan. Takkanlah kita nak tekan 9 page tu copy satu-satu. Kita copy sahaja ke semua section. Okey, jadi kita move semula ke dalam my other notebook. Okey. Okey, kadang-kadang macam tadi nampak dia punya loading tu kan. Kadang-kadang dia mengambil masa lah. Lagi-lagi kalau dalam section tu terdapat banyak page dan setiap page tu terdapat banyak kandungan teks ataupun gambar. Lagi-lagi gambar lah. Macam ni, macam apa, print out ni, dia gambar. Gambar kalau banyak-banyak, nanti dia semakin berat lah. Okay. Jadi dia memang mengambil masa. Jadi take note lah. Okay. Saya rasa, apa lagi ya? Oh, okay. Mungkin kita nak delete dan kita nak delete. Okay. Jadi, sekarang kita tak nak A4 ni. Kita dah tak mengajar dah. Okay. Jadi, kita boleh klik kanan dan delete section. Okay. Dah. Delete section. Hilanglah. Tinggal A1, A2 dan A3. Dalam page ni pun kita boleh delete. Okay. Delete page. Okay. Katakan ni kita tak nak. Sebab tak ada apa-apa kandungan. Kita delete. Hilanglah. Tak ada masalah. Okay. Tapi jangan risau. Kalau kita terdelete page atau section, kita boleh patah balik. Kita tekan sahaja ni, undo ni, dia akan ada balik. Yang A4 tadi pun kita patah balik. Oh, dah hilang betul. Oh, tak. Okey. Kalau yang ada notebook tu, kita boleh pergi view deleted notes. Okey, nampak di sini ada A4. Okey, A4 ini yang kita dah delete tadi. Jadi, kita nak restore, kita boleh restore. Okey, kita boleh restore my other notebook dan kita restore, dia akan hilang lah. Jadi kita bangkahkan. Ini yang tadi saya delete. Kelas satu section A4 yang saya delete. Okey. Jadi setakat itu perkongsian saya berkenaan pengurusan notebook, section dan page. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.